السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. رواه النسائي والترمذي وقال الترمذي حديث صحيح. Alhamdulillah. Kita sambung lagi para hadirin sekalian muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah, masih dari dalam bab yang ke-13, babu ma jaa fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis pada menceritakan bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia Nabi memakai cincin pada tangan kanannya. Nah, dan pada malam ini kita masuk pada hadis yang ke-103. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, haddatsana mencerita akan kami Abdullah bin Abdurrahman oleh Abdullah bin Abdurrahman. Qala kata Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana mencerita akan kami Muhammad bin Isa oleh Muhammad bin Isa. Wahwa dan ia Isa tu ibnu Tabba'i, ialah anak laki-laki bagi Tabba'i.
Qala kata Muhammad bin Isa, haddatsana mencerita akan kami oleh Abbad bin Awam, oleh Abbad bin Awam, an Sa'id bin Abi Arubah, diriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Arubah, an Qatadah, daripada Qatadah, an Anas bin Malik, riwayat daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, adalah ia memakai cincin lah ia Nabi itu pada tangan kanannya. Jadi tangan kanan tu afdal min yadil yusra, daripada tangan kiri. Tetapi tidaklah maknanya kita tidak boleh pakai cincin pada tangan kiri. Karena hadis yang lalunya, kanal Hasan wal Husainu yatakhattamani fi yasarihima. Nah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain itu memakai cincin pada tangan kiri kedua-duanya. Ini nak ayat kata bahawasanya jawazut takhattamu fil yadil yusra, harus oleh memakaikan pada cincin pada tangan kiri, melainkan illa annal yadal yumna afdal, melainkan tangan kanan tu lebih afdal. Nah, apakah tangan kiri itu jadi makruh apabila kita pakai cincin? Tidak. Bahkan harus saja. Ini kerana Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain itu memakai cincin pada tangan kiri. Wa ma zaka illa iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah mereka itu memakai cincin pada tangan kiri melainkan kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi sebab tu walaisat takhattum fil yadil yusra tu mukhalafatan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tidaklah memakai cincin pada tangan kiri itu ialah mukhalafah, menyalahi akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Baik. Hadis ni rawahu, meriwayat akan dia ini hadis An-Nasa'i oleh Imam Nasa'i, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, hadza hadisun sahihun, ini hadis ialah hukumnya sahih. Fa qala Tirmizi, dan berkata lagi Imam Tirmizi, haddatsana, mencerita akan kami Muhammad bin Ubaidillah Al-Muharibi, oleh Muhammad bin Ubaidillah Al-Muharibi. Qala, kata Muhammad bin Ubaidillah Al-Muharibi, haddatsana, mencerita akan kami Abdul Aziz bin Abi Hazim, oleh Abdul Aziz bin Abi Hazim, an Musa bin Uqbah, diriwayatkan daripada Musa bin Uqbah, an Nafi'in, daripada Nafi', an Ibn Umar, diriwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, kata Abdullah bin Umar, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin. Itu dah. Telah mengambil oleh Rasulullah, telah memakai. Ittakhadhana, mengambil makna memakai dah. Telah memakailah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman, akan cincin, min zahabin, yang diperbuat daripada emas. Itu dah. Ini orang panggil haza qabla tahrim, kena kata gitu. Nabi SAW pakai cincin yang diperbuat daripada emas itu sebelum turun ayat mengharamkan laki-laki pakai emas. Jadi sebelum turun ayat menasakh, orang panggil keharusan bagi laki-laki memakai emas, maka Rasulullah juga pernah memakai cincin yang diperbuat daripada emas. Itu.
Hadzal haditsu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam labisa zahab. Nah, ini hadis menunjuk di atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai emas. Tapi hadza qabla tahrimi. Ini perbuatan Nabi ini tidak boleh lagi kita contohi. Kerana apa? Karena ini sebelum daripada diharamkan. Nah, sebelum dinasahkan hukum yang harus mubah. Nah, lalu diganti dengan hukum yang baru, yaitu haram. Jadi Rasulullah itu pernah memakai cincin diperbuat daripada emas. Fakana yalbasuhu, dan maka adalah memakai ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia akan khatam tadi fi yaminihi, pada tangan kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbuat daripada emas. Macam kita ni bukan emas warna ya. Kalau emas habis cincin pun emas. Bolpen pun emas. Jangan bodoh sangat ni. Nah sabarlah. Nah. Ya panggil apa? Warna lah ni macam-macam boleh tepek lah kau, okey? Nah. Bukan emas. Tosa pun dak perak, nah. Perak. Cuma dia buat warna tu jadi warna emas. Nah. Bukan tosa dak. Kalau tosa tu emas campur dengan perak. Jadi suasa, dia panggil suasa. Tosa, Kelantan panggil tosa. Nah. Hak tu pun setengahnya kata makruh litahrim, mendekati haram. Tapi qaul yang lebih kuatnya haram. Karena dia termasuk daripada muamalah kan. Maka iza jatama'al halal wal haram ghulibatil haram. Apabila bercampur yang halal dengan yang haram bagi seorang itu, maka dimenangkan yang haram. Artinya kalau tengok emas lebih banyak daripada apa? Artinya orang panggil capur saja dua tu jadi haram lalu dah. Ada yang mengatakan pula tengok campuran mana hak lebih banyak. Kalau banyak emas haram, kalau banyak perak makruh sahaja. Itu pada masalah tosa, suasa. Jadi tak usahlah pakai serabut gitu, baik pakai perak lalu senang. Itu lagu tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ayat mengharamkan emas dipakai oleh laki-laki, Rasulullah juga pernah memakai cincin yang diperbuat daripada emas dan dipakai pada tangan kanannya. Fattakhazan nasu, maka memakailah oleh manusia, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatimah, akan segala cincin-cincin mereka itu min zahabin, daripada emas juga. Jadi sahabat tengok Rasulullah pakai cincin daripada emas, maka sahabat pun tiru Nabi, pakai juga cincin daripada emas. Tengok. Ini sahabat Nabi lah, memang mereka tu orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari segi pemakaian, dari segi berhias, cicing ni orang panggil daripada berhias, bukan pemakaian lah, cicing. Berhias, perhiasan. Tetap mereka tu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya as-sahabatu radhiyallahu taala anhum ajma'in taduru ahwaluhum ma'a hali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan. Itu. Sahabat-sahabat Nabi ini berputarlah oleh kelakuan mereka itu. Serta kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pihak memperbuat dan pada pihak meninggalkan. Jadi Rasulullah apabila pakai cincin daripada emas, maka fattakhazan nasu khawatima min zahabin, maka memakailah oleh sahabat Nabi akan cincin-cincin daripada yang diperbuat daripada emas. Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam, maka melempar ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cincin yang diperbuat daripada emas. Bila turun ayat mengharamkan laki-laki memakai cincin yang diperbuat daripada emas ataupun apa-apa perhiasan yang diperbuat daripada emas, diharamkan bagi laki-laki. Itu dah. Itu.
Ini dia panggil an-nasikh ni. Indama nazalal hukm, indama nazalal hukmu bitahrimi naza'ahu sallallahu alaihi wasallam min yadihi wa tarahahu. Itu. Ketika mana turunlah oleh hukum dengan haramnya memakai emas bagi laki-laki, naza'ahu, Rasulullah pun cabut cicing dia perbuat daripada emas tu, wa tarahahu, dah lepas. Tak apa, lepas tu bukan lepas sia-sia, tidaklah. Tidak boleh menyia-nyiakan harta. Diberikan kepada yang selayaknya. Siapa? Perempuan. Emas ni harus bagi perempuan. Bukan lepas buh dalam lubang jambe ke bakar api. Itu tak boleh. Menyia-nyiakan harta tu tidak dibenar oleh syarak. Samalah kalau kita punya duit-duit yang haram, duit-duit yang syubhat. Tak haram pun syubhat. Haram macam mana haram? Seumpama duit rasuah. Mana tahu dulu kuat makan rasuah. Masa duk hijau dulu kuat makan rasuah. Duk kumpul duit rasuah banyak, penuh soal mari. Lepas tu mari takut ke Tuhan, mari taufik hidayah. Astaghfirullahalazim. Teruknya aku makan duit haram ni. Macam mana? Bakar api? Jangan. Lepas tu bagi anak bini minum makan. Oh, jangan, kau lagi sangat. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka itulah lebih aula dengan dia. Lepas tu nak buat tak boleh, nak makan tak boleh. Maka diberi kepada perkara-perkara yang boleh menjadi kegunaan orang ramai. Itu buat jalan raya ke, buat longkang ke, ni musim-musim hujan ni takut ada banjir kilat ke berapa dah. Beki orang panggil apa? Ni struktur longkang yang tidak tidak menepati termo ke lagu mana dah. Boleh buat tandah ke. Itu orang panggil untuk manfaat umum, dia panggil. Boleh. Jalan raya boleh. Jangan lepas bakar api, jangan. Tu orang tobat bodoh dia panggil. Tak kerti hukum mereka. Nya bakar api duit risuah. Satu almari berapa juta? 10 juta. Allah tekuk dahi ke lawan. Banyak boleh buat. Jalan berubah berlambak. Duit haram kan ni. Ia bukan makan kamu untuk maslahat umum, tak apa. Boleh. Itu. Ataupun duit syubhat. Duit syubhat mana kesamaran. Tak tahu ya kita melabur seher kita tak tahu ya duk niaga apa. Cek siasat loh. Nego babi rupanya kata ni. Nego agak kila agak rupanya. Allah. Duit kita halal labur seher tu. Ngaji campur dengan orang panggil apa? Perniagaan ataupun bisnes yang haram. Ghulibatil haram iza jatama'al halal wal haram ghulibatil haram. Meneh hak haram. Maka syubhat tak tahu hak mana hak halal hak haram. Kira haram lalu dah. Orang panggil harta syubhat. Wang syubhat. Itu pun sama juga. Bukan nak suruh kita pergi buat hijab haram judi gapo. Cara solusi untuk kita tu tidak menyia-nyiakan harta. Nak guna untuk peribadi haram, bakar api menyia-nyiakan harta pun haram. Lepas tu kepik tak tahu nak buat mana. Dah. Agama ni mesti ada solusi dia. Penyelesaian dia. Bukan duk tergantung gitu. Maka digunakan untuk manfaat umum. Sebab tu kalau kita jahil tu tak payah duk komen lah dalam Facebook ke berapa. Komen dia. Ni. Orang kata mana ada duit-duit haram, duit-duit syubhat tu. Ni. Mari sini. Beki lokal ni. Buat returning war ni. Takut banjir ni. Orang kata ustaz nak suruh orang judi ni. La haula wala quwwata. Orang royak dah duit haram ni jangan duit makan anak bini haram. Lepas tu
Buat benda-benda manfaat untuk umum gitu tak apa, halal, boleh bermanfaat. Sebaik-baik manusia tu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu. Tapi bukanlah suruh pergi judi. Kalau gitu boleh judi Ustaz. Haram judi. Nah, dah judi dah sebelum ni tobat. Dah duit judi ada lagi? Ada lagi ni Ustaz. Apa tu? Mu nak makan? Haram. Tak sah tobatmu tu kalau makan benda haram. Nah, maka gunakan untuk manfaat umum. Tandah aku. Nah, tandah masjid tu. Boleh? Boleh. Tak ada apa-apa. Tu. Nah, tapi untuk masjid tak boleh lah. Binaan masjid ni kena duit halal lah. Nah, duit yang suci, duit yang berkat. Nah, sama juga orang yang fakih dengan orang yang warak saja ni, tak fakih, dia pasti dia tak akan reti hukum. Nah, kalau seorang yang kita sudah tahu syuhrah, masyhur dengan dosa kabair, mana? Kaki judi contoh. Bawa mari duit 10 juta contoh. Nak wi ke kita. Ma'ruf tahu. Al-ma'ruf la yu'raf. Tak usah tanya. Nah, tak usah tanya duit 10 juta mu. Tak usah tanya lah, memang dia kaki judi. Nah, mari bawa jumpa dekat kita. Pak tak, ni ustaz 10 juta. Nah, ambil lagu mana kita? Tak payah ambil. Ambil untuk kita. Haram. Nah, haram ambil untuk kita, haram. Lepas tu, ni kaki judi ni. Ma'ruf. Kalau tanya pasti dah. Ni kaki judi lah, tanya. Duit mana ni 10 juta no? Mana judi? Mari 100 juta. Pagi 10 juta ke pondok. Nah, tak usah tanya. Nah, kalau orang tak mengaji fiqh, haram. Ambil akak balik. Tak mengaji fiqh tu. Nah, sungguh tak saya? Sungguh saya tak saya limpak dia haram. Tak apa, saya buka ni buka, saya nak beli tanah depan tu, nak buat disko, kilang agak banyak lagi ni. 10 juta ni boleh Artinya kita tu menolongi dia di atas maksiat. Kita tu i'anatuhu lil maksiatihi. Kita menolongi dia dengan pada maksiatnya. Lepas tu kita suara duk pelik. Apa paso disko naik. Nah. Kilarok naik, kelak malam naik, tempat pelacur banyak. Dah duit banyak dia. Nah, dia 10 juta, dia beli tanah 1 juta. Berapa dah hektar tu? Dia buat pula bangunan atas tu. Berapa dah situ? Nah, disko lagi, arak lagi, kelak malam lagi, tempat pelacuran lagi. Berapa banyak dah maksiat situ? Hasil kerana kita tidak fakih, warak sore orang panggil. Juru. Kita tu syubhat dengan dia. Menolong dia di atas maksiat. Cuba awal-awal kita ambil. Tapi duit haram ni ustaz. Ya tahu. Al-ma'ruf la yu'raf. Tapi kita ambil bukan untuk kita. Tak ada juga. Untuk kemaslahatan awam. Tu dah. Beki elektrik kau, api kau, gapo kau maka kita tidak bersubahat dengan dia di atas maksiat dia. Bahkan kita menolong, menegah pula dia daripada maksiat dia. Itu. Tapi arahnya kepada maslahat umum. Dan yang ambil 10 juta tubuh lah perut. Haram. Tak boleh. Lama ambil 10 juta tu, awak beli rumah dia, awak beli kereta. Tak boleh, duit haram. Faham ambil juga tu? Untuk maslahat umum, di samping tu menegah daripada tolong maksiat yang berleluasa. Itu orang fakih. Hukumnya gitu. Tu beza orang mengaji fiqh reti hukum dengan orang warak saja-saja tak reti hukum. Itu ambil tak ada apa. Tapi jangan guna untuk peribadi.
guna untuk maslahat umum. Itu dipanggil kita tu menduh daripada tolong kemaksiatan seorang tadi. Habis situ. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bila Rasulullah buang cincin emas tadi, kan turun ayat mengharamkan laki-laki memakai emas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la albasuhu abadan, tidak aku pakai akan dia, akan cincin yang diperbuat daripada emas abadan, selama-lamanya. Itu dah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan pengharaman tersebut. Bukan setakat lepas saja dak, isytihar pula. Aku tak akan pakai cincin emas selama-lamanya. Fatarahan nasu khawatimahum, maka melemparlah oleh sahabat-sahabat akan cincin-cincin mereka yang diperbuat daripada emas tu juga, lempar juga. Itu yang panggil sahabat tu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengharaman emas bagi laki-laki ni bukan hanya turun ayat saja, serta ditatbik oleh Rasulullah, diperlaksanakan oleh Rasulullah. Bukan turun ayat Quran saja tidak, bukan turun hukum saja tidak, bahkan Rasulullah sendiri buat dengan perbuatan. Dan kata dengan mulut tu sahadah, buat dengan perbuatan itu lebih kuat daripada mengatakan dengan mulut. Dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qawliyah. Perbuatan, pengertian dengan secara praktikal itu lebih kuat pengertian dengan secara perkataan, huraian, syarah. Itu habis. Kemudian habislah hadis dalam bab ni. Kemudian kita nak masuk bab baru pula, bab yang ke-14. Qala al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ay hadza babu, bermula ini ialah satu bab. Ma jaa, barang, yakni hadis-hadis yang telah datanglah ia barang, ia hadis, fi sifati sayfi Rasulillah, pada menyatakan sifat pedang bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya senjata, ada senjata. Maka kita pun kena ada senjata. Bukan pisah hak nak kerak daging saja tu, bukan. Senjata untuk perang. Munasabah orang panggil senjata seperti pedang, lembing, keris. Itu dah. Ataupun kalau orang panggil ada lesen enggak? Senapan, pistol. Itu. Sebab apa? Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Tuhan suruh kita mempersiapkan orang panggil kekuatan. Untuk apa? Untuk al-jihadu fi sabilillah. Untuk jihad di jalan Allah. Macam kita sekarang ni, yang benar-benar berlaku jihad fi sabilillah ni seperti saudara kita yang berada di Palestin. Tu orang panggil jihad fi sabilillah. Ada pihak perang dalam negara orang Islam sendiri, itu bukan jihad, itu jahat dia panggil. Perang dalam negeri Yaman, dalam negeri Iraq, dalam negeri Syria, dalam negeri Libya, mati pemimpin sendiri, bunuh pemimpin sendiri. Sekarang ni baru tanya, aina Muammar Gaddafi, aina Saddam Hussein Asadul Arab. Baru tanya bahasa apa? Mu sendiri hak bunuhnya. Jadi perang dalam negara orang Islam sesama orang Islam itu bukan jihad, itu jahat. Ada pun orang-orang Palestin, Hamas terutamanya. Tak kira lah Hamas ke Fatah ke Brigade Qassam ke Brigade Al-Aqsa ke siapa saja di kalangan mereka yang berperang dengan Zionis Suhyuniyah, penjajah, pengganah dia, maka tu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Tak boleh kita kata pengganah, tak boleh. Jangan kita kata pengganah ni Hamas. Jangan. Pengganah apa? Dia berjuang untuk tanah air dia.
Tanah air dia tu sudah hilang namanya daripada peta, tak ada. Cuba buka map location. Taik Palestin. Ya wagi, tak ada nama Palestin. Namanya Israel. Hilang nama negara. Jahat tak jahat? Nah? Padahal Palestin tu tanah lahir ribuan ulama. Amirul Mukminin fil hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mana? Palestin. Tak ada nama Asqalan. Askalun. Habis nama Ibrani belaka tukar. Satu je, Gaza. Belum lagi. Nah, ini dalam projek untuk menjajah Gaza ni. Tempat lahir imam kita Syafi'i radhiyallahu taala. Tapi Hamas mula pergi dulu. Mu tahu di mana? Hamas pergi dulu tu kerana demo tu jahat. Menghina Masjidil Aqsa. Nah. Buat biadak dalam Masjidil Aqsa. Joget menyanyi. Nah. Tak cukup joget menyanyi, buat perkara-perkara syirik, perkara maksiat, khurafat. Nak sembelih pula orang panggil nata korban. Dia tiup pula ni. Trompet dia ni. Tanda kata dia telah menguasai Masjidil Aqsa. Di mana maruah kita orang Islam? Tu masjid haram tu. Nah, 3 masjid yang paling afdal, Masjidin Nabawi, Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jangan Masjidil Aqsa lah. Ni Masjid Bandar Baru Sungai Buloh Tak ada al-al apa Sungai Buloh gitu. Bandar Baru Sungai Buloh dah. Kalau orang buat joget dalam ni. Buat program joget-joget, mabuk-mabuk, gelek-gelek gerudi ke apa, reda kita? Suka kita? Setuju kita? Okey, lega rasa? Akak ibu jari, goyang kuat lagi gitu. Dalam masjid, apa perasaan? Tak ada rasa apa-apa? Berat. Betul tak? Baru masjid Bandar Baru Sungai Buloh baru. Bukan Masjidil Aqsa. Kita tu rasa nak marah dah. Kalau orang buat lagu tu menghina masjid, tempat kita ibadat, tempat kita jemaah, tempat kita mengaji, tempat kita mengajar, tempat kita berzikir, tempat kita baca Quran. Kayak gitu. Apa lagi Masjidil Aqsa? Siapa tiup tropik ni beratlah. Tu tanda Zionis apabila dia menjajah satu-satu kawasan, dia tiup trompet dia. Itu isyarah dia panggil. Aku sudah kuasai tempat ni. Aku sudah jajah tempat ni. Maka sebagai perlawanan, mu tak jajah. Kami ada ni. Lawan. Tu jihad dia panggil. Bukan pengganah dah. Bahkan siapa yang mengkhianati negaranya, itulah yang dihalalkan darahnya. Man khana watanahu wa faqad khana dinahu. Siapa yang khianat pada negaranya, maka seperti dia khianat dengan agamanya. Wa man khana watanahu halalu dammuhu. Siapa yang khianat pada negaranya, halal darahnya. Itu. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Ahzab, perang Khandaq, dak balik lagi ke rumah masing-masing. Mari kita pergi lawan puak Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah khianat pada negara Madinah, khianat pada dustur Madinah, wasiqah Madinah. Gimana? Khaybar. Karena mereka rasa kampung Khaybar tu hebat, moden, tak mungkin dapat dilanggar oleh tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka khianat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khianat dengan Madinah, khianat dengan negara. Sedangkan Rasulullah sudah ikat. Kita semua ni berbeza bangsa, berbeza agama, tapi innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Nabi ikat dah dalam wasiqah Madinah. Innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahudi walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Itu disebut dalam wasiqah Madinah. Sesungguhnya orang Islam daripada Mekah, orang Islam asal daripada Yathrib, orang Yahudi Bani Israel daripada pelbagai bani-bani, Bani Nadir,
Bani Qainuqa. Macam-macam bani lah, banyak. Orang Yahudi Najran, Nasrani Najran, dan mereka yang mana bersama di dalam negeri Madinah, syaratnya wajahada ma'ahum, bersungguh-sungguh mempertahankan negara Madinah, tak khianat pada negara. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka itu satu umat, satu bangsa, satu warga negara. Tiba-tiba Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah, di negeri Khaybar, khianat kepada Madinah, join dengan puak Ahzab, musyriki Mekah. Maka bila selesai perang Khandaq, Rasulullah kata jangan balik, kita pergi ke Khaybar. Pada perang Khaybar, Rasulullah kata ya ahlal khiradah, ya ahlal qiradah ukhruj. Hei anak-anak kira, puak-puak kira, tubik. Pasal apa? Pasal tu nenek moyang puak Bani Israel zaman Nabi Musa dulu langgar dah perjanjian. Tuhan lagi hijau hari Sabtu takak ikan, tak ada nak tahan nafsu. Sebab hari Sabtu tu lah ikan melopak banyak tubik. Hari lain ikan lari. Hari Sabtu ikan duk joget, jek. Sakit hati dia kata, mana boleh jadi lagu ni. Tapi Tuhan lagi, tak cara ke Tuhan. Mak yang gigat ikan hari Sabtu, tukar jadi kera, Tuhan ubah rupa jadi kera. Maka Rasulullah ambil sepenuh tu nenek mula langgar janji, lo ni anak cucu pun langgar janji. Hei, puak-puak kera Nabi panggil. Tubik. Tak tu. Tak tu. Bek Sayyidina Ali hak pergi buka, pintu gerbang Khaybar. Tu. Hancur Khaybar. Kenapa Nabi serang Khaybar? Bukan kerana Yahudi, bukan. Tapi kerana langgar janji. Itu wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh buat musuh beza bangsa, beza agama, melainkan kerana dia zalim. Itu. Dia zalim, dia langgar, maka lawan. Itu tu contoh daripada Rasulullah. Sebab tu lawan puak Zionis, puak Israel ni bukan kerana dia Yahudi, bukan. Tapi kerana dia zalim. Dia menceroboh, dia menjajah, dia merampas hak. Gitu. Jadi tak boleh kita kata orang yang melawan itu pengganah, tak boleh. Ada orang kata Hamas pengganah. Berat. Saya tak sokong Hamas, saya sokong rakyat Palestin. Lepas tu orang Hamas tu Bangladesh ya. Orang India ke? Orang Hamas tu orang Palestin lah. Orang berjuang untuk negara dia. Maka kita orang hodok jauh ni, walaupun tak mampu nak pergi, nak tolong dengan duit pun takut tak sapa, bukan senang. Takut kena tipu pun ada. Banyak dah jutawan di tengah-tengah. Ya sebar video orang Palestin susah apa, orang pun derma boleh ratus juta duit putih derma. Nak siapa bantuan bukan senang bukan senang. Sempada Rafah tu tak boleh buka. Mesir nak siapa bantuan pun kena pergi kuk wilayah Israel tu. Tak boleh sempada Rafah nak buka. Pergi kuk depan ni. Tukar lori Israel nu wagi. Tak tahu siapa kedak wallahu a'lam. Siapa kedak wallahu a'lam. Tu supaya kita jaga-jaga jugalah, bukan tak siapa langsung. Susah nak boleh ke siapa. Takut-takutnya duk tengah jutawan. Kalau boleh 100 juta, 30 juta boleh keling dah. Undang-undang ke NGO buat kutipan derma 30 juta boleh dah. Ambil sebagai apa? Dia panggil pengurusan, wang pengurusan menipu orang. Jutawan molek-molek. Saudara kita duk susah sana. Saudara kita duk sakit sana, duk syahid di sana. Maka sebab tu yang paling besar sekali ialah doa yang tinggal. Ad-du'a silahul mu'minin wa ad-du'a mukhul ibadah wa ad-du'a mazharul ubudiyah. Doa tu ialah senjata kita orang mukmin. Otak bagi ibadat,
tempat zahir bagi sifat hamba kita. Jangan tinggal berdoa. Bimbang-bimbang takut akhirat esok kita minta syafaat dengan Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, syafaatlah kami wahai Rasulullah. Rasul tanya, awak orang mana ni, ramai-ramai ni? Kami orang Islam lah ya Rasulullah. Iya ke Islam? Iya ya Rasulullah, sejak dituk nenek moyang lagi Islam, zaman hantuah, zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi masuk Islam. Nah, masuk. So kata tak macam Islam pun. Nah, macam kafir. Sudah. Sebab malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa tak ambil berat urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itulah. Azaril. Allah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful. Baik, kita baca sahadis daripada bab ni. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Bashar, mencerita akan kami oleh Muhammad bin Bashar. Qala, kata Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahb bin Jarir, oleh Wahab bin Jarir. Qala, kata Wahab bin Jarir, haddatsana abi, mencerita akan kami oleh bapakku iaitu Jarir lah. Daripada Jarir ni an Qatadata, daripada Qatadah, an Anas bin Malikin, diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Qala, kata Anas bin Malik, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin.
kanat adalah qabi'atu. Qabi'ah ni dia panggil maqbad, tepak hulu pegang, tepak pegang pedal hulu. Nah, tepak pegang pedal. Adalah qabi'atu sayfi Rasulillah, adalah hulu tepak pegang bagi pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fiddatin, diperbuat daripada perak. Itu satu sifat. Jadi hulu tepak megang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Ini pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zulfiqar. Itu dah. Pedang Nabi ni ada berapa? 9, 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujahidan fil hurubi wal ghazawat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seorang mujahid, seorang yang berjihad, panglima perang di dalam beberapa huruf, beberapa perang-perang, wal ghazawat, perang juga. Dia beza huruf dengan ghazawat ni, al harbu wal ghazwat. Bezanya kalau itu perang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ghazawat atau ghazwah itu perang yang Nabi sendiri memimpin peperangan tersebut. Seperti Badar, ghazwatul Uhud, itu dipanggil ghazwah. Perang juga, tapi perang itu Nabi sendiri di medannya. Nabi sendiri pimpin. Ada al-harb, Rasulullah tidak memimpin, tapi Rasulullah mengutuskan. Rasulullah lantik dah panglima siapa, Rasulullah utus. Perang juga dia panggil. Nah, jadi Rasulullah ni mujahidan, ialah seorang pejuang fil hurubi wal ghazawat, dalam beberapa banyak sisi peperangan yang Nabi tidak sertai. Nabi hatta tentera saja lagi sendiri, beberapa peperangan yang Nabi sendiri langsung memimpin. Maka oleh kerana itu Nabi itu yamliku alatul harb, Nabi itu memiliki, orang panggil, alat perang. Antara lain alat perang ialah pedang, saif. Karena dalam dulunya perang itu dengan pedang, dengan panah, dengan lembing, itu dah. Maka pedang Nabi SAW ni ada beberapa pedang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasulullah sendiri ada 10 pedang. Dan 10 pedang itu nama lain-lain belaka. Satu, pedang Nabi nama Al-Ma'thur. Al-Ma'thur ni ialah pedang pusaka daripada ayahandanya Nabi, Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Al-Ma'thur warathahu an abihi. Nabi SAW mewarisi pedang yang bernama Al-Ma'thur daripada ayahanda Nabi SAW, Sayyiduna Abdullah. Kemudian ada lagi nama pedang Nabi namanya Wal Qadib. Al-Qadib itu pun pedang Nabi juga. Wal Qal'i pedang Nabi juga. Al-Battar pedang Nabi juga. Wal Hadf. Al-Battar ni yang memutus. Al-Hadf seperti kilat. Kilat. Wal Mikhdam, wal Rusub, was Samsamah, wal Lahif, wa Zulfiqar. Zulfiqar ni hak sahu, hak mata dia tu canai dua gitu tu. Maka hulu dia, tepat megang dia, itu katanya Anas bin Malik, min fiddatin, diperbuat daripada emas. Diperbuat daripada perak. Silap. Wala yajuzu bidzahab, tidak harus haram dengan emas. Jadi pahal daripada hadis ni apa? Al-ihtimamu bi alatil harbi sunnatun. Mengambil berat dengan alat peperangan tu ialah sunnah.
Nah, sunnah. Jadi sebab tu jangan kita lekeh-lekeh lah. Kalau kita ada kerih ke pedai ke, jaga. Jaga besi, jangan wikarak. Nah. Kalau boleh bermain pula, orang panggil dengan seni-seni bela diri ni. Nah, sebagai niat kitanya untuk wa'iddu mastata'tum min quwwah. Bahkan kalau ada lah kerajaan buat pengumuman. Nah, siapa-siapa yang nak masuk menyertai persiapan untuk jihad fi sabilillah di Palestin tu, kita kena ada sifat niat, aku nak masuk. Nah, aku nak ikut serta. Nah, kena ada dalam hati kita. Jangan kita Palestin lah. Jangan. Nah, kena ada dalam hati kita. Kalau ada pengumuman lagu tu, saya nak sertai. Saya nak masuk. Jelas, tu jelas jihad fi sabilillah, jelas. Kemudian kita pula hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala Allahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم انصر الإخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد